Kehidupan kita sehari-hari, terutama di Malaysia ni, dinaungi govern bawah undang-undang Malaysia. Dan yang paling banyak dipakai dan yang kita perlu patuhi dan ikuti ialah Akta 574, ya, Kanun Keseksaan. Ada 511 akta section dalam Akta 574 yang mana merangkumi semua jenis kesalahan-kesalahan jenayah, salah laku daripada keluarga sampailah kepada negara dan salah laku yang besar. Jadi nak tahu lebih lanjut bersama saya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi kita kali ini di bawah satu lagi tajuk yang lain, iaitu Akta 574 Hak dan Had Pertahanan Diri bawah Seksyen 96 dan 106. Okay. So apa sebenarnya Akta 574? Sebelum saya pergi jauh lagi, nanti kita akan pergi detail dengan Seksyen 56 dan 106 Hak Pertahanan Diri. Apa sebenarnya Kanun Keseksaan 574? Ialah satu akta yang ditubuhkan, diadakan untuk mengawal selia semua kegiatan yang berlaku bawah jenayah Malaysia. Okay. Jadi saya pergi pada seksyen yang 57, seksyen 96 106. Itu di bawah hak pertahanan diri. Apa hak kita dan apa had kita. Ramai yang lupa. Dia tahu dia kena pertahankan diri, tapi dia lupa yang dia ada had. HAD. Bukan hak tu satu hal yang kita boleh pertahan diri, tapi apa hak kita? Dia ada limit kita. Itu yang banyak kita jumpa dalam berita-berita yang mempertahankan diri pula yang disangkut jenayah Akta 302 dan sebagainya. Kenapa boleh jadi dia pula yang mempertahankan diri tapi dia pula yang sangkut dalam kes ni? Adakah mempertahankan diri itu salah? Yang mempertahankan diri itu lupa dia ada hak. Hak dia ialah setakat mana dan hak setakat mana. Sebagai contoh yang paling simple, yang paling senang, ialah bila kita diserang. Kalau serangan kita tu bersenjata, memang kita dibolehkan dengan apa saja sekalipun untuk mempertahankan diri. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, apa dia ancaman tersebut? Kenapa kita nak rasa terancam? Terancam ni ada 4 keadaan. Okay? Kita boleh mempertahankan diri 4 keadaan bila melibatkan nyawa kita, bila melibatkan nyawa keluarga kita, bila melibatkan harta benda kita dan bila melibatkan nyawa orang awam. Jadi kita dibolehkan, diberi hak untuk mempertahankan dalam keadaan 4 ini. Terancam maksudnya kita dalam ancaman bahaya. Kalau kita tak buat sesuatu, nyawa kita mungkin terancam, anggota badan kita mungkin terancam. Tapi kalau bentuk ancaman tu dah hilang, contoh orang datang dengan pisau, tiba-tiba dia ubah fikiran, tak jadi. Jadi dia patah balik, dia pusing, dia lari. Dalam dia lari, kita pula pergi kejar, kita pula tikam penjahat tadi. So, kita dah bukan dalam keadaan terancam. Jadi kita tertakluk bawah Akta 574, Seksyen 96 dan 106 dah tak valid dah. Tapi kita dah masuk ke 302. Dah cuba membunuh dan sebagainya. Jadi kita pula yang jadi penjenayah. Sebab kita lupa hak kita jadi mangsa mempertahankan diri dah terlucut bila mana ancaman dah hilang. Ancaman kedua yang kita rasa harta benda. Bila kita tengok kat luar rumah, contohnya satu malam kita tengok ada orang cuba nak menceroboh rumah kita. Kita tengok dia menceroboh, tiba-tiba dia ubah fikiran, dia keluar. Tak jadi dia keluar. Kita pula keluar rumah, dah kita kejar, dah kita pukul penjenayah terbabit. Kita dalam keadaan yang bersalah sekarang ni. Kita pula jadi, dan penjenayah itu pula dalam keadaan terancam. Jadi ramai yang lupa hak dia dalam ni. Dan satu lagi ialah had, HAD. Kita punya limitation. Bila orang masuk menceroboh, yes, kita boleh gunakan apa cara untuk mempertahankan diri. Tapi setakat mana yang bertimpal dengan serangan yang terjadi. Kalau dengan senjata, mungkin kita boleh gunakan senjata untuk balas. Dalam keadaan mempertahankan diri, ya penjenayah tu mati disebabkan dalam aksiden tu, mungkin kita boleh lepas. Tapi kalau dia masuk dengan tangan kosong ataupun di jalanan, road bully, dia cuba assault kita, menyerang, dan kita balas dengan memukul dengan steering rack apa semua dan meninggal, mati, kita akan sangkut dengan 302. Okay. Jadi itulah hak kita, ialah setakat melepaskan diri daripada ancaman. Dan yang ni yang banyak jadi pada kes ragut. Penjenayah dah kena tangkap, dah kena ikat, ramai pula yang tumpang terajang, sepak terajang sekali. Yang mana yang menumpang tu semua akan sangkut bawah 574. Sebab bukan dia yang terancam. Kenapa dia berlebihan? Jadi dan selalunya mangsa akan jadi play victim.
dia akan salahkan undang-undang, kenapa dia yang kena, kenapa dia sangkut, kenapa tuan rumah yang sangkut. Sebenarnya ramai yang tak faham berkenaan hak dan had kita dalam mempertahankan diri. Jadi sesi kali ini sangat-sangat ringkas untuk saya cuba bawa kefahaman tuan-tuan kepada apa hak dan had kita. Kita bukan boleh simply mempertahankan diri, kita boleh buat apa saja. Okay? So kena ingat apa had, dan tunggu untuk siri lain saya akan bercerita lebih detail berkenaan dengan had yang sepatutnya kita buat dan apa tindakan kalau penjenayah masuk dalam keadaan yang macam mana. Sehingga kita berjumpa di lain siaran. Terima kasih bersama saya Syarifuddin Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.